Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada semua family mengaji .com yang hadir pada malam ini insya-Allah. Okey, mohon maaf sangat-sangat sebab tadi ada masalah. Okey, ada masalah suara yang tak dapat nak detect. Okey, jadi tanpa buang masa, jom sama-sama kita buka kita punya slot. Kita buka kita punya seminar pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi Alhamdulillah. Jom kita baca doa. Maaf sebab kita dah terlewat 40 minit. Maaf sangat-sangat insya-Allah. Okey. Jom kita baca doa. Lepas tu kita boleh mulakan seminar kita pada malam ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita berjumpa. Jadi sebelum tu saya nak mohon maaf sangat-sangat kepada semua yang dah hadir pada malam ini insya-Allah. Okey, sebab tadi ada masalah teknikal sikit yang tak dapat nak diselesaikan. Okey, walaupun tiba-tiba ada sudah hilang. Okey, jadi apa-apa pun terbaik semua family mengaji.com yang hadir sanggup menunggu daripada pukul 9 tadi. Kan yang dah masuk daripada pukul 9 sampai sekarang masih ada lagi tahniah saya ucapkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini jadikan jaga apa ujian pada malam ini itu ada apa ni asbab untuk kita terus bersemangat untuk mempercantikkan lagi bacaan Al-Quran kita, untuk kita terus bersemangat mempercantikkan lagi sebutan sebutan huruf kita insya-Allah. Jadi pada malam ini adalah sesi yang pertama. Okey, ini adalah sesi yang pertama untuk seminar makhraj huruf. Okey. Jadi bila kita sebut sesi pertama, maknanya akan ada sesi seterusnya. Jadi bukannya bukannya habis terus, pada malam ini untuk semua, tak. Jangan risau. Sebab apa? Sebab apa tak habis? Okey. Siapa tahu huruf hijaiyah daripada alif, kan, daripada alif sampai ya, huruf hijaiyah ada berapa banyak? Siapa tahu boleh tulis dekat ruang komen. Berapa banyakkah huruf hijaiyah yang ada? Dan berapa banyakkah makhraj huruf yang ada? Bukan tempat keluar makhraj tau, bukan. Tetapi makhraj huruf. Makhraj huruf ini adalah daripada huruf hijaiyah tadi, dia pecah, dia jadi satu kelompok makhraj. Okey, daripada satu kelompok ni lah dia akan keluar daripada cabang-cabang dia. Jadi boleh tulis dekat ruang komen. Saya tak nampak, komen tak naik. Okey, jadi tanpa membuangkan masa, tanpa melengahkan masa, okey, insya-Allah jom kita mulakan sesi kita yang pertama. Okey, jadi Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Jadi teruskan share. Boleh kita ajak lagi sahabat-sahabat kita insya-Allah. Malam ni mungkin kita punya seminar kita akan anjakkan kepada sampai pukul
10 lebih insya-Allah. Kenapa dekat saya tak naik komen? 29 huruf, 28 huruf, 26 huruf. Ada yang kata 29, ada yang kata 28, ada kata 26, ada yang kata 27. Okey. Untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan kita semua, huruf hijaiyah, ya betul kalau kita kira daripada alif, alif ba ta sa, sampai ya, kita akan dapat 29 huruf. 29 huruf. Tetapi dalam pembacaan Al-Quran, pernah tak kita nampak huruf alif dibaca? Okey, jadi huruf alif tu ditolak sebab apa? Dalam Al-Quran, dalam pembacaan Al-Quran, huruf alif tidak menerima baris, baik baris atas, baik baris bawah, baik baris depan. Tiada. Okey, jadi kita kira daripada huruf ba sampai huruf ya sahaja ada 28 huruf. Total 28 huruf. Daripada 28 huruf ni, dia terbahagi kepada 17 makhraj huruf dalam riwayat Syatibi. Okey, jadi makhraj huruf yang akan kita bahaskan dalam seminar ini, sebab tu saya cakap seminar kita ini adalah sesi pertama. Dia sebut sesi pertama, adanya sesi kedua sebab apa? Dalam sesi pertama kita tak akan mampu untuk habiskan ke 17 makhraj huruf. Jadi boleh tulis kat ruang komen, makhraj huruf ada 17. Okey, makhraj huruf ada 17. Daripada 17 makhraj huruf, ada berapakah tempat keluarnya makhraj tersebut? Boleh tulis dekat ruang komen, daripada 17 makhraj huruf, ada berapa tempat keluarnya makhraj tersebut? Nak tengok siapa yang masih ingat ataupun siapa yang masih tahu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada tuan-tuan puan-puan yang memberi salam, yang baru masuk, ahlan wa sahlan, saya ucapkan tahniah. Ada 5 terbaik, maknanya tempat keluar makhraj ada 5. Yang pertama, kita boleh tengok dekat situ, yang pertama adalah bibir mulut. Ni bibir kita ni, kan, bibir mulut. Yang kedua adalah lidah. Lidah, pertama bibir, kedua lidah, yang ketiga rongga mulut. Okey, rongga mulut adalah bahagian dalam mulut. Kejap. Saya ada mulut replika. Okey, mulut. Okey, ni nampak ni mulut. Rongga mulut mana? Ni rongga mulut dalam ni. Ni dalam ni tau. Ini dipanggil rongga mulut. Okey. Dan tempat yang selepas rongga mulut, yang keempat adalah bahagian rongga kerongkong. Mana rongga kerongkong saya dah tak boleh nak tunjuk ni sebab yang ni tak ada kerongkong. Okey, rongga kerongkong adalah sini dekat kita punya anak tekak. Yang kelima adalah rongga hidung. Kita punya bahagian hidung. Bila sebut rongga hidung, dia bukan bahagian luar tau. Huruf tak keluar daripada luar. Dia dari ni, daripada dalam ni, seluruhan dalam ni. Jadi ada 5 tempat keluar huruf yang kita kena tahu. Dan kita kena tahu daripada 5 ini, dia keluarnya 17 makhraj huruf. Jadi sama-sama insyaAllah. Jadi malam ini kita akan bahaskan satu persatu. Pertama sekali, first sekali yang akan kita bahaskan adalah berkenaan yang akan kita kongsikan, yang akan kita, orang cakap apa, kita cuba untuk mempercantikkan pada malam ini adalah rongga kerongkong. Rongga kerongkong. Daripada rongga kerongkong tadi, kan, daripada rongga kerongkong dia akan keluar 6 huruf. Siapa tahu 6 huruf tersebut, boleh tulis di ruang komen. Nak tengok masih ingat ataupun tidak daripada rongga kerongkong keluarnya huruf apa. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada tuan-tuan, puan-puan yang memberi salam. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang, tahniah saya ucapkan kepada semua yang hadir. Okey, jadi rongga malam ini yang kita akan belajar adalah al-halqa, iaitu rongga kerongkong, bahagian kerongkong. Okey. Jadi rongga kerongkong
ada 6 huruf yang akan keluar daripada rongga kerongkong. Yang pertama, huruf apa yang keluar daripada rongga kerongkong? Kita boleh tengok pada slide ataupun pada gambar tersebut. Yang pertama kita tengok daripada sebelah kiri, jangan tengok daripada sebelah kanan, kita tengok daripada sebelah kiri, iaitu hamzah, lepas tu huruf ha bulat, lepas tu huruf ain, lepas tu huruf ha pedas. Bila sebut ha pedas. Kenapa kita sebut ha pedas? Sebab orang pedas dia selalu dia punya angin dia tu lembut. Itu kita panggil ha pedas. Yang kelima adalah huruf ghin. Yang keenam huruf kha. Jadi kita kena ingat keenam huruf ini keluarnya daripada rongga kerongkong. Okey. Jadi apabila kita sebut rongga kerongkong, kita kena ingat ada 6 huruf yang keluar. Yang pertama huruf hamzah, yang kedua huruf ha bulat, yang ketiga huruf ain, yang keempat huruf ha pedas, yang kelima huruf ghin, yang keenam huruf kha. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam, kita kena tahu walaupun dekat kerongkong keluar 6 huruf ni, tetapi dekat bahagian kerongkong tadi dia ada 3 level. Cakap apa? Dia ada 3 level ataupun ada 3 pembahagian. Daripada kerongkong tadi, kan, satu tempat, satu saluran, ataupun satu ruang kerongkong. Daripada kerongkong tersebut keluarnya 6 huruf. Daripada situ dia ada terbahagi pula. Terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, kita pergi kepada bahagian yang pertama untuk rongga kerongkong, iaitu adalah pangkal kerongkong. Bila kita sebut pangkal, siapa tahu pangkal bahagian dekat mana? Kerongkong kita. Okey, kita semua ada kerongkong, betul? Tak ada orang yang tak ada kerongkong. Kalau orang tu tak ada kerongkong, tak tahu nak cakap apa. Kan, tapi semua ada kerongkong. Pangkal kerongkong, siapa tahu pangkal kerongkong itu berada di mana? Dan untuk makluman semua, insya-Allah kita akan bagi link untuk sesiapa yang nak masuk ataupun sesiapa yang nak sertai kita pada malam ini, untuk kita sama-sama kita kongsikan bagaimana nak bunyikan huruf-huruf ini. Katakanlah ada yang cakap, saya nak test, orang cakap apa? Nak test sebut betul ataupun tak saya punya sebutan huruf. Jangan risau, nanti kita akan bagi link. Jadi boleh masuk, boleh untuk kita sama-sama memperbaiki. Jangan malu, jangan segan. Cakap apa? Nak belajar ni jangan malu. Salah sekali belum tentu salah selama-lamanya. Kan, tapi kalau dah salah selama-lamanya belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentulah betul. Dah selalu salah aja kan. Okey. Jadi bila kita sebut pangkal kerongkong, siapa tahu pangkal kerongkong berada di mana? Okey. Siapa tahu pangkal kerongkong berada di mana? Boleh tulis di ruang komen. Boleh tulis di ruang komen. Pangkal kerongkong terletaknya di mana? Okey. Jadi bila kita sebut kerongkong, pangkal kerongkong, kalau kita tengok, okey, cuba tengok dalam gambar tu. Okey, kita tengok pada kerongkong. Pangkal kerongkong adalah bahagian kerongkong paling bawah sekali. Tengok. Tu, kerongkong paling bawah. Itu adalah pangkal. Sebab apa bawah itu disebut pangkal? Okey, sebabnya di situ adalah tempat pertama suara huruf tu sampai. Itu disebut pangkal. Kan, itu disebut pangkal sebab di situ adalah tempat pertama suara kita sampai. Kita sebut huruf hamzah, kita sebut huruf ha, maknanya dia keluar daripada sini, daripada bawah naik ke atas, pergi ke dekat pangkal kerongkong. Itu dipanggil pangkal kerongkong. Okey, keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Macam mana kita nak sebut huruf hamzah dan huruf ha? Okey, kita boleh tengok surah Ma'un. Surah Ma'un. Ara'aita.
Hamzah berbaris di atas ra, lepas tu selepas dia hamzah. Jadi senang kita nak sebut huruf hamzah. A, ra, a, 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 ra, a. Nampak? Kita sebut daripada bawah. A. Kita tak sebut daripada atas. Kita tak sebut a, ra, a. Tak, jangan sebut a, ra, a. Benda senang, kenapa kita nak susahkan? Okey. Betul? Senang ataupun susah sebut huruf hamzah. Bila sebut daripada bawah, maknanya huruf tu adalah senang. Ara'aita, ara'aita. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita sebut huruf hamzah. Okey, kita tengok ada lagi tak contoh-contoh yang ada huruf hamzah. Banyak contoh-contoh yang ada huruf hamzah. Contohnya, kita ambil dekat dalam surah Yunus. Ni. Surah apa ni tadi? Surah Ma'un tadi, surah Al-Ma'un. Kita tengok dalam tu. Kan? Kita tengok dekat ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Okey, ara'aita hamzah kan. Lepas tu kita tengok fadzalikal ladzi yad'ul yatim, situ tak ada. Okey, dekat ayat yang kedua. Okey, kedua tak ada. Okey, dekat ayat yang kelima tu. Alladzi hum an salatihim. Okey. Tak ada juga. Okey, kita pergi kepada surah seterusnya iaitu surah Masad. Okey. Kita tengok dekat surah Masad dekat ayat yang pertama. Tabbat yada abi. Nampak tu huruf hamzah. Abi kita sebut dalam keadaan relax. Abi. Kan. Huruf tu kita tak perlu nak sebut secara orang cakap apa? Secara keras, secara tebal, tak perlu sebab huruf tu berada dalam sebutan yang relax sangat kita nak sebut. Abi tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu adalah huruf hamzah. Okey. Dapat untuk untuk sebutan hamzah. Okey. Rasa clear tak? Ada tak yang nak orang cakap apa, nak kongsikan ataupun nak ke depan? Untuk nak cuba betul tak? Okey, boleh nanti. Kita akan bagi link, jangan risau. Jangan malu. Okey, huruf yang kedua keluar daripada pangkal ke rongkong adalah huruf ha, iaitu ha bulat. Ha bulat adalah huruf yang kedua yang keluar daripada pangkal ke rongkong. Jadi sama juga kita nak sebut macam mana? Okey, kita nak sebut. Okey, kita tengok dekat dalam tu. Qul hu. Ayat yang pertama, lahabin wa tab. Okey. Lahabin wa tab. Nampak tak ha tu? Laha. Kita gunakan suara dekat bawah ni. Lahabin. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Qul hu. Nampak tak? Kita tak perlu nak tekan pun dekat huruf tu, tak perlu. Qul hu. Janganlah qul hu, itu hal lain tu. Kan? Ataupun tak perlu. Qul hu. Tak perlu. Sebab apa? Sebab huruf ha dan huruf hamzah kita boleh sebut dalam keadaan yang relax, dalam keadaan yang santai. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Okey. Contoh yang ketiga kita tengok dekat dalam surah Quraisy. Ilafihim. Okey. Nampak tak sebutan huruf hamzah? Huruf ha. Ilafihim.
fihim. Okey. Huruf hamzah adalah huruf hamzah dan huruf ha bulat adalah huruf yang keluar daripada pangkal kerongkong. Jadi kat sini kita kena ingat, okey, kerongkong, daripada kerongkong ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah pangkal kerongkong. Okey, bahagian pertama pangkal kerongkong. Keluar daripada pangkal kerongkong 2 huruf iaitu hamzah dan ha. Okey. Sekarang ni kita akan pergi kepada dalam surah. Okey, kita tengok dalam surah Quraisy. Surah yang pertama. Surah yang pertama kita tengok. Jom sama-sama kita baca suratul Quraisy. Kita tengok, kita keluarkan huruf hamzah dan huruf ha yang ada dalam suratul Quraisy ini bersama-sama. Kalau ada yang nak yang nak join dalam pembacaan, jom boleh. Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nampak itu adalah huruf hamzah berbaris di bawah. Ila. Okey. Ilafihim huruf ha. Okey, huruf hamzah, la fihim, him baris bawah huruf ha tu. Nampak tak, dua huruf ni kita sebut dalam keadaan relax. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Okey. Falyabudu rabbaha. Nampak tak huruf ha? Rabbaha. Kita tak perlu nak baca rabbaha. Tak perlu nak nipis. Sebab dia pangkal. Bila kita sebut pangkal adalah tempat angin tu kita lepaskan dalam keadaan relax. Angin tu kita lepaskan dalam keadaan yang sempurna. Okey. Falyabudu rabbaha. Okey. Rabbaha dzal bait. Allazi ata. Huruf hamzah. At. Nampak? Kita tak perlu nak tekan, tak perlu nak terlalu nipiskan huruf tu. Okey. Allazi at'amahum. Nampak tak huruf ha kat situ? Relax tak kita nak sebut? Okey. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Huruf ha wa amanahum min ju'. Okey, nampak kat situ ada huruf hamzah. Wa manahum, huruf ha dan huruf hamzah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memberi salam. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang. Okey. Jadi untuk malam ini, okey, senang ataupun susah kita nak sebut huruf hamzah dan huruf ha. Kan kadang kita sebut huruf hamzah dan huruf ha. Huruf ha bulat tu bunyi macam ha pedas. Kan? Qul huwallah. Qul huwallah. Bunyi ha bulat tu macam ha pedas. Sedangkan ha bulat ni kita sebut dia dalam keadaan yang relax. Sebab dia huruf yang berada di pangkal kerongkong. Okey. Okey, jadi alhamdulillah. Jelas? Dapat tak macam mana untuk huruf pangkal kerongkong? Jadi itu adalah pangkal kerongkong. Sekarang ni cuba kita tengok dekat skrin. Tengah kerongkong. Tengah kerongkong. Tadi pangkal paling bawah, sekarang ni dekat tengah kerongkong. Ini adalah orang cakap apa? Dua huruf ni adalah huruf yang cukup heavy. Kalau orang putih cakap heavy. Kalau orang Melayu, orang kita cakap huruf yang berat. Kalau orang Pahang ke buah benda? Orang Pahang ke buah huruf yang susah. Susah amat huruf ni. Okey.
Kita sekarang ni kita pergi tengah kerongkong. Okey, tengah tadi kerongkong paling bawah. Sekarang ni kita dekat tengah-tengah kerongkong. Huruf daripada tengah kerongkong ni keluar dua huruf. Yang ini kan dua huruf ni bolehlah. Kan tadi huruf senang. Tak naklah sebab senang. Okey, dua huruf ni boleh masuk. Tak ada masalah. Kita sama-sama kita perkemaskan lagi. Saya tahu dah semua cantik. Dua huruf ni semua terbaik. Tapi kita cantikkan lagi. Nak? Jadi siapa sedia boleh join kita punya live pada malam ini. Jangan malu, jangan segan. InsyaAllah. Okey, tengah kerongkong. Keluar daripada tengah kerongkong dua huruf, iaitu huruf ha pedas. Ha. Ha pedas. Satu lagi huruf ain. Satu lagi huruf ain. Sebut tengah kerongkong akan keluar dua huruf. Kita kena ingat sampai bila-bila tengah kerongkong huruf ha pedas dan huruf ain. Jadi dua huruf ini huruf ain kita perlu tekan. Huruf ain kita perlu tekan. Huruf ha pedas tak perlu. Ha pedas ni kita lepaskan je angin. Tetapi kena pastikan angin itu berada daripada tengah kerongkong. Okey, itu adalah huruf ha pedas. Okey, kita tengok contoh tu surah Maun tu. Wala yahuddu wala yahuddu. Okey, nampak tak ha pedas tu? Wala yahu. Kita tak baca wala yahu. Wala yahu itu ha yang tadi itu ha yang bulat. Ini tak nak. Kita nak angin tu kita lepaskan dalam keadaan yang paling nipis. Ha bulat tadi angin tu tebal. Okey, ni angin tu kita lepaskan dalam keadaan yang paling nipis. Wala yahuddu. Okey, ada tak yang nak join? Ada tak? Kalau ada boleh cepat-cepat. Boleh cepat masuk je. Okey, untuk kita sama-sama kita praktis. Kan kita bukan nak cari salah siapa, tak. Tapi kita nak praktis untuk kita yakinkan lagi. Sebab apa? Kan? Tengok tak video saya buat tadi? Okay. Sebab apa kita nak kena belajar makhraj huruf pertama kan untuk kita yakin dengan bacaan kita. Kalau bacaan huruf kita betul, kita yakin dengan bacaan kita. Dan lepas tu kita nak percantikkan. Sebab apa? Kalau sebutan kita salah, kan sebutan kita salah macam mana dengan bacaan kita. Kalau sebutan huruf kita salah, maka bacaan kita pun lagilah salah. Kalau bacaan kita salah, macam mana kita nak baca dalam solat? Lagi-lagi surah Fatihah, huruf ha itu ada dalam surah Fatihah. Alham. Okey. Okey. Ada tak yang nak join? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi itu adalah huruf ha keluar daripada tengah kerongkong. Satu lagi huruf ain. Huruf ain ni kita kena tekan sedikit angin tu, jangan lepas seperti huruf ha. Huruf ha kita boleh lepas, tapi huruf ain tak boleh, kita kena tekan. Macam mana kita nak yakin kita punya huruf ain ni betul ataupun tak? Okay, macam mana kita nak yakin? Satu cara, saya boleh tunjuk satu cara macam mana kita nak rasa ain kita ni cantik ataupun tak. Pertama kita tutup hidung. Okay, jom kita tutup hidung sama-sama. Kita matikan huruf ain, kita letak hamzah di hadapan berbaris atas. Okay, jom sama-sama. Siapa yang lepas? Okay, okay, siapa yang lepas dia tutup hidung ni? Dia lepas sebut. Huruf tu tak tergantung macam ni. Dia tak bunyi. Dia tak bunyi macam tu. Kalau bunyi macam tu, itu daripada hidung. Huruf ain tak keluar daripada hidung. Huruf ain keluar daripada tengah kerongkong. Okay, siapa yang tutup hidung, dia dapat sebut dengan cantik dan huruf tu berhenti dekat tengah kerongkong, cantiklah sebutan ain dia. Tetapi masa dia tutup hidung, dia sebut huruf tu nak dia rasa nak tercabut hidung. Saya rasa macam nak tercabut hidung bila sebut macam tu. Susah amat. Kan? Jadi maknanya huruf ain dia tu adalah keluar daripada hidung. Ada tak yang nak cuba huruf ain? Link dah ada dah tu kat bawah. Boleh tekan link je. Tekan je link kat bawah tu. InsyaAllah boleh bersama-sama. Ada tak?
Ada yang nak sertai ke semua takut? Atau Abang Nazmi? Abang Nazmi ada boleh tekan Abang Nazmi kat bawah tu. Okey. Jadi dua huruf ini dua huruf ni nak tak nak kita memang kena berlatih, memang nak tak nak kita kena latih hari-hari. Sebab apa? Kebiasaan dua huruf ini, kan dua huruf ini memang susah sikit nak sebut. Dua huruf ini memang sukar nak sebut sebab apa? Sebab dia menggunakan tengah kerongkong. Dia menggunakan tengah kerongkong. Ramainya yang malu. Tak nampak muka? Muka saya tak nampak? Okey, saya pergi depan dah. Okey. Boleh? Boleh tak? Ada tak yang nak apa orang cakap? Ada yang nak test dia punya sebutan huruf. Jangan malu. Kita tutup nama, jangan risau. Nama kita tutup, muka kita tutup. Ada tak? Okey. Okey, terbaik insya-Allah. Okey, segan lah. Dia jangan segan. Kalau segan, kan kalau segan, macam mana kita nak betul kita punya sebutan huruf? Dia jangan segan. Benda-benda macam ni jangan segan. Okey, kita boleh teruskan. Okey, kita tengok contoh huruf ain tu Qul a'u. Qul a'u. Bezakan antara huruf hamzah dan huruf ain. Lagi-lagi dalam surah Fatihah. Dan dalam surah Fatihah lagilah kita kena jaga huruf ha pedas, huruf ain yang ada dalam surah Fatihah tersebut. Okey, cuba kita tengok surah Falaq tu. Qul a'u. A'u. Nampak tak perbezaan? A dekat bawah, huruf hamzah dekat bawah, a dekat tengah. Qul a'u. Kalau kita baca qul a'u, qul a'u, dua-dua itu adalah huruf hamzah. Kan? Siapa live kan saya kasih dua ni. Okey. Jadi kita kena hati-hati dalam pembacaan, dalam sebutan huruf. Kadang-kadang kita tahu huruf ni keluar dekat situ, huruf ni keluar macam ni, huruf tu keluar macam tu. Tetapi kita tak yakin betul ataupun tidak sebutan kita. Kan? Okey, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Huruf ain fil'u. Kita tengah. Fil'u. Nampak? Kalau kita susah nak sebut fil'u. Itu dekat hidung. Huruf hamzah tak keluar. Huruf hamzah lah. Huruf ain tak keluar daripada hidung. Tak ada pun. Ada Kak ada Kak Nur Salwa dekat pin komen. Tekan dekat pin komen tu, dekat lagi tu, tekan je yang pin komen tu akan nampak tu. Semak untuk semak makhraj huruf. Kita boleh baca surah Falaq ni. Okey. Ada tak siapa-siapa? Okey. Okey. Jadi itu adalah ini surah Falaq. Tak ada lain dari tadi. Okey, tak apa insya-Allah. Okey, kita tengok contoh surah lain Okey, kita tengok contoh surah lain. Surah Ma'un. Okey, kita tengok dalam surah Ma'un. Okey, jom. Kita tengok ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf hamzah. Ara'aytalladzi yukadzibu biddin. Okey. Ayat kedua. Fadzalikal-ladzi yadu'ul. Huruf ain. Yadu'ul. Okey. Kalau kita baca. Yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim. Itu hamzah. Ataupun yadu'ul yatim
kita nak sebut huruf ain tetapi tak sampai, dia tak sampai dekat tengah kerongkong, dia tetap masih menjadi huruf hamzah. Walaupun kita tahu nak sebut huruf ain adalah dekat tengah kerongkong, tapi kalau tempat tu tak sampai, makhraj dia tak sampai, dia masih lagi menjadi huruf hamzah. Okey, ayat yang ketiga, wala yahuddu. Nampak huruf ha pedas, wala yahu, wala yahu. Keluarkan angin dalam keadaan yang nipis. Okey, huruf ha bulat kita keluarkan angin tapi angin tu tebal. Okey, huruf ha kita keluarkan angin tapi angin tu nipis. Wala yahu, yahuddu ala. Huruf ain, yahuddu a, du'a. Du'a la ta'a, ta'a. Huruf ain. Kena tengah kerongkong. Kita tekan angin tu. Kan masa kita nak sebut, angin tu nak sampai atas. Nak sampai atas, kita stopkan dekat tengah-tengah. Okay. Ala wala yahuddu ala ta'a, ta'a mil miskin. Tak ada siapa lagi ke nak masuk. Okey. Fawailul lil musallin. Okey, ayat yang kelima. Allazina hum an, huruf ain. Pasal ada dengung an huruf ain tu jangan baca allazina hum an sala, dengung tu salah. Huruf ain, sebutan ain tu pun salah. Okey. Allazina hum an salatihim sahun. Huruf ha bulat, sahun. Nampak kita tak baca sahun. Kalau hun nipis sangat ha dia, itu ha pedas. Okey, ayat yang ke-6. Allazina hum yura'un wa yamna'u, huruf ain, wa yamna'u, na'u. Huruf ain. Jadi huruf ain, nak tak nak kita kena berlatih. Susahlah nak sebut huruf ain. Kan memanglah susah. Kan sebab apa? Sebab Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi kita nak tak nak kita kena cuba untuk baca Al-Quran menggunakan lehjah Arab. Tak apa kalau kita baca Al-Quran guna lehjah Melayu. Lehjah ni adalah orang cakap apa? Sebutan. Kan kita baca Al-Quran guna sebutan Melayu, macam mana kita nak baca surah Fatihah? Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Macam itulah bunyi dia nanti. Terus tak berbuti dah bunyi dia. Kan? Orang faham faham dia? Tak berbuti bunyinya. Kan? Jadi nak tak nak kita memang kena belajar. Nak tak nak kita memang kena usaha untuk pastikan huruf yang kita nak sebut ini sempurna. Cakap apa? Kalau kita tak dapat nak 100%, kita cuba untuk dapatkan 80%. Kan maknanya 80% tu tak adalah huruf tu nampak teruk sangat. Kan kita boleh sebut tapi taklah sempurna. Kan kita boleh sebut huruf ha pedas, tapi ha pedas tu tidaklah terlalu mengarah kepada huruf ha bulat. Dia macam tu. Okey. Jadi alhamdulillah dapat ataupun tidak dua huruf ini. Dapat ataupun tak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Mazna. Yang bermasahlan wasahlan, selamat datang saya ucapkan. Okey, yang dah share terima kasih, tahniah. Teruskan share boleh insya-Allah, kita pun dah tak lama dah ni. Okey, insya-Allah. Okey, yang ketiga, level atas sekali iaitu adalah hujung kerongkong. Okey, hujung. Bila kita tahu pangkal berada di bawah kerongkong yang dekat dengan bawah lah, bahagian bawah kerongkong bahagian bawah. Okey, tengah kerongkong kita tahulah tengah. Kan? Bila kita sebut hujung adalah atas. Iaitu kerongkong yang berhampiran ataupun kerongkong yang mengarah
ke anak tekak. Itu dipanggil hujung kerongkong. Okey. Dapat Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi bila kita sebut hujung kerongkong, siapa live kat siapa live tu? Kak Yu nak bagi RM50. RM50. Okey. Time. Kalau time kelas ramai yang nak apa ni kan. Okey, insya-Allah. Okey. Yang ketiga adalah hujung kerongkong. Bila kita sebut hujung kerongkong, keluar daripada hujung kerongkong ini dua huruf. Dua huruf ini pun boleh dikatakan adalah huruf yang susah nak sebut. Susah nak sebut. Yang pertama adalah huruf kha. Huruf kha. Okey. Yang kedua adalah huruf ghin. Huruf ghin. Ghin tak ada baris. Ada baris kita panggil gha. Huruf gha. Bukan ra Gha, ghin. Huruf kerongkong yang paling atas sekali. Dua huruf ini. Kadang-kadang kita dengar orang sebut huruf kha. Kha dia sebut qa je. Kan? Contohnya tu kita tengok ayat tu kan. Surah An-Nasr tu. Yadkhulu. Kadang-kadang orang baca yadkhulu. Dia punya kha dia tu tak sampai dekat hujung. Tengah kerongkong, dia naik sikit, lepas tu dia mati kan tu. Itu yang tak sampai. Kan yang ni, lepas tengah kita kena naik sampai hujung betul-betul, baru kita boleh keluarkan huruf kha dengan cantik. Kalau tak, kita akan baca yadkhulu, tak sampai. Yadkhulu. Betul-betul dekat. Macam cakap apa? Dekat kerongkong yang dekat anak tekak tu. Sampai kat anak tekak ni lah kita boleh rasa. Allah Akbar. Okey, sampai dekat anak tekak ni lah kita boleh rasa keluarnya huruf kha. Okey. Yang kedua kita tengok huruf ghin. Okey, kalau kita sebut huruf ghin, kadang-kadang orang baca huruf ghin ni ada bunyi qalqalah. Lagi-lagi kalau ghin tu sukun. Kan ghin tu sukun sampai bunyi qalqalah bunyi dia. Okey, cuba kita tengok contoh tu dekat surah Falaq. Syarrigha. Huruf ra dan huruf ghin. Bezakan dua-dua ni, jangan baca syarrira. Kalau syarrira dua-dua ra, ataupun jangan baca syarrigha. Kalau syarrira dua-dua huruf ghin. Jadi kena hati-hati. Ghin ni dekat atas ni, dekat kerongkong yang atas ni. Syarrigha. Kita rasa ni, kita pegang kat sini dekat kita punya apa ni orang panggil kerongkong ni, kita pegang dekat atas. Syarrigha, kita akan rasa getaran dekat sini. Syarrigha. Itu adalah tempat keluarnya huruf ghin. Kalau kita pegang kat bawah syarrigha. Ada getaran Ustaz kat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni tak dikira itu adalah tempat huruf ha. Ini kita nak sebut huruf ghin dan kha. Okey, kita pegang kat atas ni, betul-betul kat atas ni. Kita selak kan, kita pegang kat atas ni. Khulu, kita rasa kat situ. Okey, jom kita baca. Kita tengok contoh dalam surah An-Nasr. Okey, jom ayat yang pertama sama-sama kita baca. Dari tadi lagi saya tunggu. Tak ada siapa pun yang nak bersama-sama. Okey, jom sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu huruf ha. Kita kena keluarkan dia punya sifat. Sebenarnya saya nak terangkan sifat juga. Kan, tapi bila lebih pada makhraj ni sampai sifat pun saya terlupa nak terangkan. Okey.
Wa ra'aitan nasa yadkhulu. Huruf kha kat situ. Sayadkhulu. Khulu. Dekat tengah, dekat ke hujung kerongkong. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Fasabbih, huruf ha pedas. Fasabbih biham. Ada dua ha pedas kat situ jangan baca fasabbih biham. Fasabbih biham. Ha pedas tu kita dah buang dah. Okey. Fasabbih bihamdi rabbika wastagh. Huruf ghin mati. Ini yang saya cakap ni. Kadang-kadang orang baca ghin mati tu bunyi bunyi qalqalah. Kan bunyi qalqalah macam mana? Wastagh. Kan fasabbih bismi rabbika wastagh. Tagh pula. Okey, ghin, huruf ghin tiada qalqalah. Wastaghfir. Wastaghfir. Okey. Innahu kana tawwaba. Okey, tak pandai nak masuk link. Tak pandai nak masuk link. Okey. Dapatkan isi jil dengan setiap tajaan. Okey, insya-Allah. Jadi untuk malam ini kita sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan ada sesi yang kedua. Okey, kita akan ada sesi yang kedua bila? Sesi yang kedua kita akan berjumpa pada minggu hadapan iaitu 27 hari bulan 8 tahun 2021 minggu hadapan. Jangan lupa insyaAllah. Okey, jadi Alhamdulillah. Kita bersama dengan Ustaz Firdaus. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah buat semua tuan-tuan dan puan. Terlebih dahulu, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ilyas. Boleh tulis kat dalam komen tahniah dan terima kasih Ustaz Ilyas. Subhanallah, bersungguh-sungguh semangat malam ni walaupun ada masalah teknikal, tapi bersungguh-sungguh semangat untuk nak menyentuh ni tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, subhanallah. Walaupun simple, kita bercerita tentang makhraj ataupun sebutan huruf di bahagian kerongkong. Kesimpulannya untuk hari ni adalah kita dapat tahu rupanya kerongkong kita macam mana Ustaz Ilyas bagi tahu tadi, kerongkong kita terbahagi kepada 3 bahagian. Okey. Atas, tengah dan bawah, insya-Allah. Dan untuk nak praktis, nak dapatkan huruf yang tepat, kita kena selalu berulang kaji supaya kita dapat bacaan tepat. Bila bacaan kita tepat, secara tak langsung kita akan lebih yakin, dan bila mana kita yakin dan insya-Allah dia akan hadirkan khusyuk dalam solat. Subhanallah. Okey, dapat sesuatu tak? Kalau dapat sesuatu, jangan lupa tekan button love banyak-banyak. Dan insyaAllah mudah-mudahan minggu depan kita ada lagi satu slot. InsyaAllah, terima kasih pada yang bersama dan tahniah. Dan tahniah buat semua. Mudah-mudahan insyaAllah lepas ni ada slot sama ke? Kita tangguh dulu. Dan insyaAllah mungkin Ustaz Ilyas, kita jemput Ustaz Ilyas untuk baca doa. Dan sebelum tu, jangan lupa boleh tengok ulangan untuk kita punya slot ni. Ingat kerongkong kita ada 3 bahagian, atas, bawah dan tengah, insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa minggu depan bersama dengan saya pula, insya-Allah. Okey, baik. Silakan Ustaz Ilyas, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa adik-beradik kami ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat handai kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, kaum kerabat kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami ya Allah untuk kami sentiasa bersama dengan Al-Quran.
Pilihlah kami ya Allah untuk kami sentiasa bersama dengan mereka-mereka yang mencintakan Al-Quran. Pilihlah kami ya Allah untuk kami bersama dengan ahli-ahli Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran teman kami ya Allah, sahabat kami ya Allah, pendamping kami ya Allah, pembela kami ya Allah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami ya Allah, lembutkanlah lidah kami ya Allah, basahkanlah bibir kami ya Allah dengan bacaan ayat suci Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah Al-Quran dalam hati kami ya Allah. Ya Allah jadikan akhlak kami akhlak Al-Quran ya Allah, jadikanlah tingkah laku kami tingkah laku Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pandangan kami, ya Allah, pandangan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tak tahu apa-apa, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bagilah kami kefahaman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kami rasa cinta dengan Al-Quran. Bantulah kami, ya Allah, untuk kami dapat baca Al-Quran dengan cantik, dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah, untuk kami dapat sebut sebutan Al-Quran dengan cantik, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. Jadi insyaAllah Barakallahu fiqh. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan, jangan lupa. Dan untuk seminar second round, iaitu sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi jangan lupa siapa yang nak dapatkan sijil seminar tersebut, boleh klik link dekat bawah tu. Boleh buat tajan untuk dapatkan sijil tersebut. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.